بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل البركات والخيرات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات الذي أهدنا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأزكى صلوات الله وتسليماته على معلم الناس الخير وهادي بشرية إلى الرشد وقائد الخلق إلى الحق ومخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد المقتدر حبيبنا وشفيعنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المقتدون ورضي الله عمن دعا بدعوته واهتدى بسنته وجاهد في الله حق جهاده إلى يوم الدين. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan Pengurus di masjid kita, Timbalan Pengurus di Alai Jawatan Kuasa Masjid, imam-imam kita, ustaz-ustaz, para muslimin dan muslimat yang dapat hadir bersama-sama kita pada petang maghrib ini. Tak lupa juga kepada adik-adik kita. Kita akan membicarakan berkaitan dengan bab iaitu aturan dan adab-adab umum mengenai urusan jual beli ini. Kita telah berada di adab yang ke-9, yang mana kita katakan di adab yang ke-9 ini al-iktisad fi talab ar-rizqi wa dhiml al-hars wa hubbil mal. Hadis rawahu Ibnu Majah an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas ittaqullah wa ajmilu fit talab fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa in abta'a anha fattaqullah wa ajmilu fit talab khuzu ma halla wa da'u ma haruma. Di dalam adab yang ke-9 ini dan kita al-iktisad fi talab, iaitu kita disuruh untuk bersederhana di dalam menuntut rezeki. Ya, artinya janganlah tujuan kita itu untuk mendapatkan rezeki itu mungkin kekayaan yang menyebabkan kita berada di ambang kehancuran. Wazamil hars, dia kata dicela kita terlalu cinta kepada harta benda ini. Hubbul mal, dia kata, dicela kita. Artinya di sini disuruh kita bersederhana. Di dalam kita mencari harta, di dalam kita mencari rezeki ini dituntut kita untuk bersederhana. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Majah daripada Jabir bin Abdullah. Dia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah dan perbaikilah cara kamu untuk menuntut rezeki. Sesungguhnya seorang diri itu tidak akan mati sehinggalah Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan rezekinya." Artinya setiap seorang daripada kita ini ada rezekinya. Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan kita punya rezeki masing-masing, terpulang kepada kita untuk kita berusaha mendapatkan kita punya rezeki tadi. Memang sudah ditulis rezeki kita, tapi terpulang kepada kita untuk kita berusaha mendapatkan rezeki kita. Kalaulah kita duduk di rumah saja, tidur saja, dan macam mana kita mau mendapat rezeki? Sekurang-kurangnya kerja juga. Wa in abta'a anha, walaupun rezeki itu datangnya lah lambat kepada kita. Walaupun rezeki itu datang lambat kepada kita, tapi kita ni setiap kita sudah ada rezeki dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih ni. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadis sahih. Bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah cara kamu untuk mendapatkan rezeki. Khuzu ma halal, ambillah apa yang halal, wada'u ma haruma, dan tinggalkan apa yang
yang haram. Yang halal tu disuruh kita untuk mencari, disuruh kita untuk menuntut yang halal. Dalam kita menjalankan urusan jual beli, contohnya yang disuruh kita menuntut yang halal ini, artinya kita tidak mengadakan tipu daya di dalam urusan kita punya jual beli. Di dalam kita berjual, tak kita menipu, tak kita menipu sama orang. Kalau harganya itu, contohnya harga barang tu RM10, RM10 dah itu. Anda kira dia kaya kan, tak kira miskin. Ini tak. Kalau orang miskin dibagi RM10, kalau orang kaya dibagi RM12. Ini menipu. Menipu itu artinya. Wada'u ma haruma, dia tinggalkan apa yang haram. Artinya ada sesuatu yang diharamkan di dalam urusan kita punya jual beli itu, tinggalkan. Mungkin melibatkan riba dan sebagainya, tinggalkan. Jangan kita terlibat dalam perkara-perkara yang syubhat. Sebab perkara syubhat ini, faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang terjatuh di dalam, terhumban di dalam perkara-perkara syubhat, maka dia terjatuh di dalam perkara-perkara yang haram. Itu daripada hadis sahih Bukhari dan Muslim itu. Jadi tidak dibenarkan kita dituntut untuk mencari yang halal saja. Jangan kita takut, rezeki kita sudah ditetapkan oleh Allah. Kutiba arba'a kalimatin. Dan apabila kita dilahirkan ke dunia ni, dituliskan bagi kita kutiba lahu arba'a kalimatin, dituliskan baginya 4 perkara. Ajaluha, tentang kita punya kematian. Rizquha, tentang rezeki kita, ditulis tu kan di dalam Sahih Bukhari. Itulah yang saya, innal halala baina wa innal harama baina wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Di dalam hadis diterangkan, kemudian diterangkan di situ dia kata kutiba lahu arba'u kalimatin, dituliskan baginya 4. Ajaluha, ajal kita, bila kita akan mati, tetap akan sampai masanya mati kita. Dituliskan ajal kita, bila ajal kita memang sudah dituliskan. Aina Ustaz? Ustaz juga cakap ajal itu boleh dipanjangkan. Kita harus ingat bahawa antara perkara-perkara yang sabit, yang qati, dengan perkara-perkara yang ghairi qati, ini antara rahsia Allah SWT. Antara perkara-perkara yang ghairi qati ini termasuk kita dalam umur kita, yang tak putus, boleh berubah, boleh diubah oleh Allah SWT. Dengan mana? Dengan cara kita berdoa, dengan cara kita melakukan amalan-amalan yang saleh. Kita minta kepada Allah SWT supaya dipanjangkan kita punya umur. Itu dibolehkan. Kita termasuk di dalam hadis sahih Tirmizi itu. 2 cara bagaimana kita untuk mengubah kita punya umur. Kan? Yang pertama ialah dengan kita melakukan amalan-amalan saleh. Dan yang kedua dengan cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu Taala. Kan? Ya Allah, ya Tuhanku, panjangkan umur aku di dalam ketaatan kepadamu. Ya Allah Tuhanku, panjangkan umur aku agar aku dapat melakukan kebaikan dengan lebih banyak di dalam kehidupanku ni. Lalu kita melakukan amalan-amalan yang saleh. Begini insya-Allah umur kita itu diberkati. Diberkati oleh Allah Subhanahu. Ini antara perkara yang tak putus, kata Ustaz. Memang sudah dituliskan tapi tak putus perkara. Perkara-perkara yang putus, contohnya bila berlakunya hari kiamat, itu putus. Dan seorang pun yang boleh dapat membangkang apabila Allah SWT ingin melakukan sesuatu ke atas muka bumi. Banjir, tsunami, kebakaran dan sebagainya. Ada kita dapat menahan, canggih juga kita punya peralatan tu. Ini peralatan ini dah dapat ini menjangka ini bila ini tsunami datang ni dia dapat jangka. Kau jangka macam mana pun, kalau itu kuasa Allah SWT tak boleh. Peralatan macam mana pun kau jangka. Di Jepun ini peralatan dia
canggih. Dia menjangkakan bahawa ini kalau laut bergerak begini-gini, ini tsunami apa semua, dijangkakan oleh alat ni. Alat ni berbunyi. Tsunami datang tak berbunyi pun alat tu. Kau melawan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala cukup kalau dia mau menjadikan satu kun fayakun, jadi benda itu. Jadi artinya benda yang sesuatu yang semacam begitu kita tak boleh jangkakan. Itu di luar kita punya jangkaan sebagai manusia. Kita ini berjalan di atas muka bumi berdasarkan kepada kehendak kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak lebih daripada itu. Itu sebab itu begitunya dalam hal kita mencari rezeki ini. Kita mencari rezeki, kita dituntut untuk mencari rezeki yang halal. Tidak kita dituntut untuk mencari rezeki yang haram. Ditulis bagi kita rezeki kita, ditulis bagi kita kematian kita, ditulis bagi kita di mana kita mati, ditulis bagi kita siapa jodoh kita. Oh ya, aku mau kahwin dengan Cindy lupa apa nama yang orang putih itu kan, yang lawa tu, yang cantik. Aku mau kahwin dengan Cindy, tak juga kata kahwin dengan Cindy lupa. Tak kahwinnya aku dengan bini kau. Kenapa? Itu memang jodoh kau. Memang jodoh kau. Kau mau kahwin dengan yang pelakon-pelakon yang cantik-cantik pun, kalau bukan jodoh kau, dia tak kahwin. Janganlah kau kampunan. Kan? Janganlah kampunan ni sama ada laki-laki ataupun perempuan. Insya-Allah di syurga sana ditetapkan pasangan yang baik untuk kita. Yang baik untuk kita. Tak payahlah kita memikirkan benda itu. Apa yang ada pasangan sama kita sekarang, isteri kita, itu sudah yang terbaik yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan kepada kita. Cuma kita perlu bergaul suami isteri mengikut kepada syariat Islam, kehendak Islam. Itu saja. Tak payahlah kau mau kahwin dengan ini apa semua. Tak. Itu kalau bukan jodoh kita, tak ditetapkan untuk kita. Macam mana pun kau berusaha, tunggang terbalik pun kau pergi sihir sana, kan pergi orang dukun sana, tak boleh itu. Allah Subhanahu Wa Taala yang menetapkan sesuatu perkara. Perkara yang ke-10, mura'atu adab as-suq. Artinya kita menjaga adab-adab ketika kita berada di pasar. Sekarang ni bukan sekadar kita di pasar, artinya kita di supermarket, kita di kedai-kedai dan sebagainya. Sebab keadaan-keadaan yang kita yang kita kedai-kedai ini apa semua, itu dikira pasar lah. Dikira apa? Pasar. Keadaan zaman kita sekarang supermarket kira apa? Pasar. Wa ta'arrud lil barakati fi rizqi. Artinya kita berusaha untuk mencari rezeki yang memberikan keberkatan kepada kita. Idza a'tamada katsirun minal muslimin 'ala al-hisab wal ihsa faqat wa taraku ma tatabaraka fihi ar-arzaq wa tanama bihi al-amwal wa ahammaha ya'ti. Dia kata dalam kita berusaha untuk mencari rezeki yang halal ini, yang berkat ini, kalaulah orang-orang Islam ini, dia kata, cuma bersandar kepada asik mengira saja duit kita. Ini barang ni jual RM20 rugi ni, tak boleh, ni mau jual RM30. Ini barang ini mau jual RM40 ini. Besok aku punya untung begini. Lusa aku punya. Itu semua kita serahkan kepada Allah. Tak payah kita mau mengira-ngira berapa keuntungan kita dalam perniagaan. Tak payah kita mengira. Itu Allah SWT yang memberikan rezeki kepada kita. Burung itu yang pergi pagi-pagi daripada sarangnya, kan terbang untuk mencari rezeki. Adakah burung itu tahu di mana rezeki dia? Adakah burung itu tahu rezekinya di mana? Tak. Kan? Tapi bila dia terbang mencari rezekinya, dia dapat rezeki yang sudah ditentukan Allah SWT kepada dia. Balik ke sarangnya dengan keadaan kenyang. Binatang-binatang yang melata di atas muka bumi, ada orang tahu di mana rezeki orang? Tidak ada. Tidak ada kita tahu di mana rezeki kita. Jadi sebab itulah kita dituntut untuk mencari rezeki yang halal. Ialah kalaulah kita katakan sekarang kita ini kerjaan Ustaz, kan tiap-tiap bulan terima gaji juga tu. Tiap-tiap bulan terima gaji. Kalaulah ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala kerjaan tak mampu bayar, macam mana kau? Syarikat kau.
tak mampu membayar kepada kau ini gaji kau, macam mana? Bukankah itu ketentuan daripada Allah SWT? Ya, itu ketentuan daripada Allah SWT. Kan berlaku ni PKP baru-baru ni. Ya, kalau orang yang kerja kerjaan tu okey, tak apa, dibayar. Walaupun tak kerja, walaupun kau tidur di rumah, dibayar. Kan? Tapi yang orang kerja syarikat, orang yang kerja syarikat tu, sebab syarikat dia berdasarkan kepada pengeluaran dia. Dia berdasarkan kepada penjualan dia. Kalau dia ada pengeluaran, dia ada penjualan, dia ada penghasilan, dia tidak boleh hidup. Kan? Jadi menyebabkan ada orang yang tidak dibayar gajinya. Macam mana kita? Itu ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita di dalam kehidupan kita. Itu antara empat itu di dalam pekerjaan begitu. Dalam pekerjaan macam begitu, kita tak payah memikir-mikir bila kita punya duit begini banyak begini gini, tak payah mikirkan. Itu Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan sama kita. Iyalah, tapi tidaklah disuruh kita boros ataupun ini apa nama kata orang ni, ini apa ni, boros ni, tidak memikir, tidak berkira-kira kata orang. Ya, Kapten, apa nama yang boros ni? Membazir. Ya, membazir, tidaklah suruh kita membazir sangat. Kan berkira-kira lah juga apabila kita mau berbelanja itu. Ya. Wa taraku ma tatabaraka bihi al-arzaq, dan kita meninggalkan perkara-perkara yang memberikan keberkatan kepada kita di dalam rezeki. Ini bukan orang penjual saja, orang bekerja pun begitu juga. Orang yang bekerja di pejabat, orang yang bekerja sebagai polis, orang yang bekerja sebagai bomba, orang yang bekerja sebagai postman, orang yang bekerja sebagai apa lagi, janganlah terlampau mengambil mencuri tulang sangat, kata orang. Kan kerjanya masuk pukul 9, pukul 8 juga itu kita kerja punch. Ya betul, dia punch pukul 8, tapi dia datang ke fajar pukul 9. Kemana orang ni? Sekejap lagi pukul 9.30 dia keluar. Orang minum, dia pun minum juga. Kan baru datang lagi pejabat. Ni macam mana ni? Pening kita orang ni macam begini. Kita mau buang, kesian. Kita memikirkan bukan dia, kita memikirkan dia tu ada bini, dia tu ada anak, dia tu ada suami. Kalau kita buang macam mana? Kan? Jadi orang semacam begini harus dia fikir. Kalau dia tidak menjalankan tugas dia dengan betul, keberkatan di dalam rezekinya itu tidak ada. Sebab itu walaupun gajinya setiap bulan 3.000, gajinya setiap bulan 5.000, tapi hilang sekejap saja tu. Tak ada tahu ke mana duit. Ke mana duit aku? 3.000 juga, banyak juga ni. 5.000, kenapa? Sebab itu tidak ada keberkatan di dalam dia mendapatkan dia punya rezeki itu. Habis bersimbang saja kerjanya. Kerja di pejabat bersimbang saja. Bersimbang, yang laki-laki, perempuan bersimbang. Kerja tidak dibuat. Bila bos tanya, mana kerja? Sekejap bos. Baru membuat kerja. Macam mana gitu? Artinya tidak ada keberkatan kita di dalam rezeki kita. Sebab itulah kita dituntut, walaupun kita menerima gaji setiap bulan, dituntut kita untuk memberikan sedekah. Sebab itu di dalam wang kita itu terdapat hak bagi orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin. Antara perkara yang berkaitan dengan ni, mura'atu suq dan mura'atu adab suq, berkaitan dengan adab-adab suq, dia kata at-tawakkal 'ala Allah wa husnul dzan al-bi. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berperasaan sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna kulla shay'in yatatallabu ba'da ta'ati al-asbab. Sadaqah at-tawakkul 'ala Allah wa ihsan adh-dhann bihi. Sesungguhnya dia kata setiap sesuatu, setelah kita mengerjakan setiap sesuatu itu dengan sebaiknya mungkin, barulah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsep tawakal itu, sesudah kita melakukan satu pekerjaan, sesudah kita membuat apa yang diperintahkan kepada kita, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang sekarang ni Ustaz dah nafikan, sekarang ni banyak mainan politik kan. Ustaz nak mau cakap tentang itu, dirakam pula ni. Susah kita ni. Kan cuma saja kita bertawakal. Kita lakukan kita punya kerja sebaik yang mungkin.
Apa yang kita boleh lakukan sebaik mungkin, kita lakukan sebaik yang mungkin. Kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan kita melakukan pekerjaan yang sebaik mungkin, dalam mungkin mana tahu kita insya-Allah kalau diangkat Allah Subhanahu Wa Taala derajat kita naik pangkat dan sebagainya. Itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kuasa kita. Wa huwa allazi aghna wa aqna. Allah lah, dialah Allah yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Talaq ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ayat ini menunjukkan kepada kita siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan, membuka baginya lorong-lorong kejayaan. Wa yarzuqhu, dan memberikan rezeki daripada jalan yang dia tidak menyangkanya. Wa may yatawakkal, dan siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memadailah Allah itu yang menjaga kepada dia. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala amat mengetahui tiap-tiap perkara, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan bagi setiap perkara itu qadar dia yang tertentu. Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan kepada kita. So teringat ayat ini, ada seorang kawan, dia ni doktor di hospital, bukan doktor yang taraf PhD, doktor di hospital. Dia kata, dia tanya dengan ustaz, ada kedai di sebelahnya tu gantung-gantung azimat bah. Azimat kamu tahu kan? Azimat ini macam sesuatu yang dibungkus dia di warna hitam dan sebagainya, diikut kepada kain yang membungkusnya, digantung di sudut yang tertentu daripada gerai-gerai kita, kan? Itu namakan azimat. Kemudian dia gantung yang ayat-ayat yang tertentu banyak kita panggil ini upak apa ni kapten yang digantung itu. Kata dia tanya sama Ustaz, boleh ke itu Ustaz? Kata apa tujuannya untuk buat perkara itu? Apa tujuannya? Dia kata mungkin tujuannya Ustaz untuk laku lah, supaya dia punya kedai laku. Aku kata bukan begitu caranya untuk kita minta supaya kita punya kedai laku, supaya kita mendapat rezeki yang lebih. Kalau kita menggantungkan ayat ataupun ini azimat di sudut yang tertentu daripada kita punya kedai dan sebagainya, itu merupakan satu perkara yang dikira syirik. Kenapa syirik? Kita menganggap benda itulah yang akan membantu kita maju di dalam perniagaan. Kita tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak yakin bahawa rezeki itu datang daripada Allah. Kita yakin rezeki itu datang daripada ini yang menghasil aku punya kedai. Tidak boleh macam begitu. Sekata saya minta maaf doktor, bukan ini caranya untuk kita memajukan perniagaan kita. Bukan ini caranya untuk kita mendapat rezeki yang lebih daripada hasil kita punya perniagaan. Bukan begitu caranya. Jadi macam mana itu Ustaz? Ini yang Ustaz ajar sama dia, ayat ini. Kata baca ini ayat ini dalam surah At-Talaq ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Kata minta anak doktor, sebab dia kata dia ada anak ni kafe, restoran. Kata minta anak doktor baca ini ayat tiap-tiap lepas daripada sembahyang fardu. Jangan baca banyak, satu kali cukup. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Panjang ayat tu enggak juga tu. Paling-paling pun kita mengambil masa 1 minit saja baca ayat. Baca ini tiap-tiap lepas daripada
sembahyang. Kita yakin bahawa rezeki itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun sampai kau di kedai, kan kau dada sambil kau mengidang kepada orang, kau boleh baca dua ayat itu. Tidak ada masalah. Inilah ayat yang memberi ataupun membawa rezeki. Alhamdulillah kedainya banyak orang datang. Sebab itu tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dengan kita menggantung untuk azimat-azimat itu, bukan. Itu syirik tu, tak boleh itu. Itu syirik. Itu style yang dukun-dukun yang dulu-dulu itu. Kita ni terbawa oleh pemikiran primitif kita punya orang-orang tua dulu-dulu apa? Salah sikit dia menggantung azimat, salah sikit dia menghitung azimat. Anak kita pun digantungkan azimat di ayunannya itu supaya tidak datang syaitan. Bukan macam begitu. Itu merupakan perkara-perkara yang jangan kita lakukan. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi daripada Umar bin Khattab dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqtum kama yurzaqu at-tayru taqdu khimasan wa taruhu bitana." Dia kata sekiranya kamu itu bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tawakal yang sungguh-sungguh, dia kata, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan rezeki kepada kamu seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezeki kepada burung yang terbang pada waktu pagi dan balik pada waktu petang. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan rezeki kepada kamu seperti mana dia memberikan rezeki kepada burung-burung itu. Ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sunan At-Tirmizi. Hadis ini merupakan hadis yang sahih ini. Hadis rakam 310 rakam hadis ini. Jadi artinya ini sebagai bukti kepada kita bahawa kita mestilah bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah kita melakukan satu perkara dengan bersungguh-sungguh mengikut peraturan yang telah ditetapkan di dalam Islam. Insya-Allah kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala masih bersama orang-orang yang bertawakal. Jangan kita tidak bertawakal. Biarlah orang datang jual pergi kedai ini. Kita tidak bertawakal, ambil macam begitu. Jangan ada usaha yang kita lakukan agar kedai kita itu dikunjungi oleh ramai orang. Tidak ada usaha macam begitu, tidak boleh. Tidak ada usaha kita macam mana kita naik pangkat. Mesti ada usaha macam mana kita naik pangkat. Memang ada orang bertanya kepada Ustaz, dia kata, kita ni logik akal. Logik akal dia kata. Kadang-kadang yang kita ini lebih berhak untuk naik pangkat daripada kawan kita ini. Tapi disebabkan dia ini ikut jalan yang orang kata jalan yang secret, jalan hitam ini, kan dia pula naik pangkat, aku tak naik pangkat. Sedangkan kita sudah melakukan kita punya tugas sebaik mungkin. Macam mana kita menjawabnya? Kamu faham tak? Dia kata, ya dia sudah melakukan tugas sebaik mungkin. Kemudian dia bertawakal kepada Allah. Yang kawannya ini enjoy hidup semua. Tapi dia ikut jalan yang kita faham kan sekarang ni jalan politik. Dia naik pangkat, dia pula yang naik pangkat. Adakah ini salah ataupun betul di dalam Islam saat kita punya pengamalan ni? Macam mana kita mau menjawab begitu? Saya kata begini, memang betul abang yang berhak untuk naik pangkat, bukan dia. Tapi dia yang naik pangkat, abang naik pangkat, yang pertama, dia mengambil hak abang. Dia sepatutnya tidak naik pangkat. Kenapa dia yang naik pangkat, yang ini tidak naik pangkat? Artinya dia menzalimi kawannya ini. Ya kan? Dia menzalimi kawannya itu dengan cara yang tidak betul. Lainlah kalau tadi betul-betul persoalan ini, dia tidak bekerja betul-betul, lepas semua tiba-tiba naik pangkat. Dia menzalimi kawannya ini, yang pertama. Yang kedua, dia mengambil hak kawannya ini. Ini jaga orang yang macam begini.
Orang yang macam begini, orang yang menzalimi orang lain, yang pertama dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencium bau syurga. Bukan tak masuk syurga, tidak akan mencium bau syurga. Az-zalimuna li ibadihi la yashmuna ra'iyatul jannah. Orang yang menzalimi hamba aku, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan masuk syurga orang. Ya, di dunia kau naik pangkat. Tapi kau harus ingat di akhirat nanti mencium bau syurga pun kau tak mencium. Kau main. Yang kedua, dia mengambil hak abang. Selagi abang tidak reda dengan apa yang dia lakukannya, sebab abang yang sepatutnya dia pangkat, dia pula yang naik pangkat, abang tidak reda, akan dituntut di hari akhirat nanti. Dituntut itu. Jangan main-main. Dituntut. Baik Ustaz. Itu dah hujah Ustaz ni kata. Kalau kau main jalan pusing juga belakang, boleh tak? Kan? Aku dia main pusing juga. Setiap dia main pusing, kau main pusing. Boleh kalau sudah kita berusaha bersungguh-sungguh, kita mencari jalan macam mana kita naik pangkat. Manusia ini sebagai perantaraan. Manusia sebagai perantaraan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini manusia saling bantu-membantu di antara satu sama yang lain. Yang kuat membantu yang lemah, yang di atas membantu yang di bawah. Kalaulah dengan cara kita mendapatkan bantuan daripada manusia lain, kita boleh mendapatkan kitanya hak, silakan, tidak ada masalah. Itu jalan yang dibenarkan di dalam Islam. Dibenarkan oleh Islam itu. Sebab kita ada hak kita. Itu jalan yang dibenarkan di dalam Islam. Tak payah kita ni. Tak payah kita membangkang sekiranya itu merupakan satu jalan yang betul yang kita ikuti, dan telah kita berusaha bertawakal, kita meminta bantuan kepada manusia, tidak ada masalah, silakan. Yang penting kita sudah berjalan di atas jalan yang benar, dan kita yakin bahawa kita berhak untuk mendapatkan hak itu. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Itu yang Ustaz jawab sama dia. Kalau macam begitu, okey Ustaz kata. Jalan, teruskanlah abang. Tidak masalah, kamu jalan, silakan jalan. Aina, ada apa-apa soalan ke? Tinggal 2 minit ni lebih kurang. 5 minit ni. Ada soalan? Ya bang, silakan. Ya. Ya. Oh. Boleh bang. Ya. Maksud abang ni di rumah kita. Di rumah kita menggantung ayat-ayat kan. Menggantung ayat-ayat ini, apa tujuan kita untuk menggantung ayat tu? Kalau tujuan kita untuk menggantung ayat tu agar kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan, agar kita dapat menghafallah ayat-ayat itu, kan. Jangan ayat-ayat yang kita gantung kita pun membaca pun tak boleh. Faham kamu Ustaz kata membaca tak boleh. Sekarang kan macam-macam khab tulis begini, macam begini. Kita baca, apa ini ayat ini? Itu tak boleh dibaca tu. Ya kan? Ayat tapi tak boleh dibaca. Apa faedahnya kalau macam itu? Tidak ada faedahnya. Ada yang salah lagi. Kata Abang Mustafa ada yang salah. Yang itu tak payah digantung di rumah kita. Yang kita mau menggantung ni biar ayat tu ayat yang jelas. Kalau yang ayat berukir-ukir apa semua tak boleh dibaca, itu bukan ayat tu. Kan? Macam mana kau membaca? Kita ni orang yang pandai baca balik. Coba kalau orang yang tak pandai baca, apa ini kata digantung ni? Ni kali dia kata ini gantung anu ni orang ni. Kan? Biar ayat tu ayat yang jelas. Sebab tujuan kita, kata Ustaz, untuk kita menghayati Allah Subhanahu Wa Taala, tujuan kita untuk menghafal ayat itu, okey. Tapi tujuan kita, kalau tujuan kita ayat itu digantungkan di rumah kita untuk menghalau syaitan, salah. Jangan buat macam itu. Ayat digantung kan di rumah kita, tujuannya untuk menghalau syaitan, salah kata Ustaz. Jangan buat macam itu, tak boleh. Kalau kita mau buat, pasang ni apa nama? Ayat-ayat suci Al-Quran, pasang Yasin dan sebagainya, itu baru betul.
Kalau kita menggantung ayat-ayat itu untuk kita menghalau syaitan, syaitan tu masuk ke rumah kita tu. Masuk dah itu ke rumah kita. Ha? Tidak, dia takut tu bang. Ya, dia bacanya lagi. Sedangkan kita sembahyang pun syaitan datang sebelah kita. Apa lagi ayat-ayat penggantungnya itu tidak ada faedahnya. Yang dia takut bila mendengar ayat. Nah, itu yang dia takut. Kita memasang muzik di rumah kita boleh. Kita memasang ayat-ayat Al-Quran tidak boleh. Pasanglah ayat-ayat Al-Quran. Barulah syaitan takut. Ini memasang muzik saja kita. Habis-habis 24 jam muzik saja kita masang. Macam mana begini? Pasanglah ini ayat-ayat suci Al-Quran. Ha? Kalau tujuan kita, Ustaz kata begitu, tidak dibenarkan di dalam Islam. Macam juga ni Al-Quran kita ni. Kan Al-Quran, alhamdulillah, ini antara kita masjid yang banyak Al-Quran kita. Di depan pun, di belakang pun ada. Tapi kalaulah ayat-ayat suci Al-Quran ini, kita mushaf ini, kita pamerkan saja macam itu, tidak diambil untuk dibaca, kan? Al-Quran ini akan melaknat kepada kita. Dia laknatnya kita itu. Sebab kita tidak membaca Al-Quran. Dipamerkan saja macam begitu. Banyak Al-Quran ini. Kenapa tidak dibaca? Sepatutnya dibaca. Barulah dia ada roh. Al-Quran itu ada roh. Dipegang. Kita pegang itu ada roh itu. Baru ada roh. Kalau kita pamerkan saja macam ini, kita tidak baca, Al-Quran ini akan melaknat kepada kita. Sebab itu di dalam hadis sahih Nabi SAW, satu hari nanti Al-Quran ini akan hilang daripada lembaran-lembaran itu. Al-Quran ini ada ayat-ayat suci yang tertulis daripada mushaf ini hilang dia. Kenapa? Al-Quran ini dia balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Balik dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran ini merupakan kalam Allah. Merupakan kalam Allah. Ayat-ayat suci Al-Quran ini merupakan kalam Allah, makhluk. Dia balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tanyakan kepada Al-Quran, kenapa kau balik kepada aku? Kenapa kau kembali kepada aku? Katanya, sebabkan amba-ambamu di atas muka bumi tidak membaca aku. Dibiarkan aku saja macam begitu. Siapa yang salah? Kita yang salah. Kita tidak membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dibiarkan saja macam begitu. Oh, biar macam begini Ustaz supaya syaitan tidak masuk. Masuk syaitan tu. Ingat yang disuruh ni tidak masuk syaitan. Masuk syaitan tu. Jangankan syaitan, pucung pun ada. Pucung pun ada. Masuk ke masjid. Kenapa? Dia tidak takut ini dengan ayat-ayat suci Al-Quran ni. Kecuali kita baca. Baru dia takut. Kalau dia baca, takut dia. Kalau tidak dibaca macam begitu, tidak dia takut. Kau tengok yang minta maaf Ustaz ini mungkin sentuh sikit berkaitan dengan ini apa nama Sweden ni kan. Sweden yang baru-baru ini membakar Al-Quran. Kamu tahu kan itu? Kan Sweden membakar. Kita punya ayat suci ini dibakar ya. Dibakar di Sweden. Itu orang kafir begitu. Orang yang bila orang kafir yang ada jin, ada syaitan di dalam badannya, bila memegang Al-Quran itu terasa panas, kan? Itu pun boleh dipegangnya, dibakarnya. Boleh dipegangnya, dibakarnya. Kuatnya, tidak kuatnya syaitan itu. Cuba kalau dibacakan kepada dia, kalau tidak dia tidak teriak itu. Itu artinya kekuatan syaitan. Kalau lagi Al-Quran ini tidak dibaca, dibiarkan macam begini saja, begitu juga yang ayat-ayat di dalam rumah kita kan tidak dibaca, dibiarkan macam begitu saja, syaitan tetap akan masuk ke rumah kita. Cumanya rumah kalau digantungkan dengan ayat-ayat suci Al-Quran, tidak diletakkan dengan gambar dan sebagainya, malaikat rahmat masuk. Malaikat rahmat tetap akan masuk ke rumah kita. Jadi bila malaikat rahmat masuk, syaitan pun takut juga. Tapi kalau situ juga ada ayat Quran, di situ lah juga ada gambar-gambar, bercampur. Syaitan pun masuk, malaikat pun masuk juga. Tapi malaikat bila dia nampak gambar di rumah-rumah, keluar dia. Tidak dia mau masuk ke rumah kita. Jadi ada juga perbaikan kita melekat ayat-ayat suci Al-Quran tu. Tapi jangan kita niat yang lain-lain. Jangan niat ini menghalau syaitan apa semua. Syaitan tak takut. Syaitan tak takut.
Ya bang. Ada lagi? Ya. Gimana? Adakah sama punya berkamaran atau Macam mana? berjual beli? Berjual beli. Berjual beli. Okey. Okey. Tempat ni satu di luar kawasan masjid lah. Ya. Satu ni di market, di supermarket. Jauh daripada surau masjid. Ya. Jadi adakah sama punya pada waktu berjual beli pada waktu Jumaat. Ya. Bagus. Dia kata hukum berjual beli pada waktu Jumaat. Adakah hukum berjual beli pada waktu Jumaat itu orang yang berjual di surau, di luar kawasan orang sembahyang ni, di surau, di masjid, sama dengan hukumnya orang yang berjualan jauh daripada masjid ini? Apakah berbeza? Hukumnya seperti yang sudah anda tahu di sini saya sudah terangkankah? Hukum haram ketika kita berjual dalam hari Jumaat dasarkan kepada ayat dalam surah Jumaat ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati mi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di dalam ayat itu diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dipanggil untuk mendirikan sembahyang Jumaat pada hari Jumaat, maka bersegeralah kamu untuk mengingati Allah. Artinya bersegeralah kamu untuk datang ke masjid. Tinggalkanlah urusan jual beli. Itu lebih baik kepada kamu sekiranya kamu mengetahui. Sekarang hukumnya, hukum yang haram untuk kita berjualan pada waktu Jumaat ni di mana hukumnya? Hukumnya bukan di dalam azan yang pertama. Jumaat kita ada 2 azan kan? Kalau kita di Malaysia ni, termasuk di Sabah ni, Jumaat kita ada 2 azan. Azan yang pertama memanggil untuk orang datang ke Jumaat. Ya kan? Azan yang pertama itu memanggil orang untuk datang ke Jumaat. Azan yang kedua untuk orang bersiap mendengar khutbah Jumaat. Ya kan? Azan yang pertama sekiranya urusan masih dijual beli, urusan jual beli masih diadakan pada waktu itu, hukumnya tak haram. Tapi hukumnya jatuh kepada makruh sudah. Makruh sudah. Azan yang pertama kata Ustaz, hukumnya makruh. Azan kedua tidak berhenti, hukumnya haram. Jadi artinya azan kedua dia tinggalkan kita punya urusan jual beli, datang ke masjid. Keadaan dia sama ada orang berjualan walaupun dia dekat masjid ini dia masih berjualan. Belum lagi belum sembahyang ni, masih khatib lagi, enggak, tetap haram hukumnya. Sama dengan orang yang berjualan di jauh daripada masjid, hukumnya tetap sama, haram hukumnya, tidak boleh. Azan yang kedua kata Ustaz itu haram, bukan azan yang pertama. Azan yang pertama hukumnya masih makruh, masih makruh. Itu ada lagi? Boleh kan? Itu ini hukumnya. Yang penjaga penjual perempuan. Ya, bagus. Ini dia ada keadaan sebab Ustaz tidak memanjangkan, Ustaz takut masa, tapi disebabkan dia bertanya, kita bagi penjelasan sikit. Kalaulah orang yang wajib Jumaat ini dia ada keadaan. Yang pertama, orang yang diwajib ke Jumaat perempuan. Perempuan tak wajib Jumaat kepada dia. Begitu juga dengan orang musafir. Tapi kedua-dua orang ini berdasarkan kepada mazhab kita Imam Syafi'i, kalau diorang menunaikan Jumaat, sah Jumaat diorang. Perempuan musafir tidak wajib Jumaat kepada diorang, tapi kalau diorang menunaikan Jumaat diorang dikira. Ini pendapat mazhab Imam Nawawi. Imam Syafi'i, Imam Nawawi merupakan salah seorang ulama di dalam mazhab Imam Syafi'i. Dia mengatakan begitu. Amma al-musafir wal mar'atu wal marid was sabi wa ghairiha farduhum az-zuhur. Kefarduan yang diwajibkan kepada mereka zuhur.
Wa idza sallu al-zuhur wa taraku al-jum'at sah. Bila diorang sembahyang zuhur saja, yang musafir, perempuan, orang yang sakit, anak-anak ini, diorang sembahyang zuhur ya, diorang meninggalkan Jumaat, sah diorang punya sembahyang. Zuhur itu sembahyang sah, sembahyang diorang. Wa idza taraku az-zuhur wa sallu al-jum'at ajza'atuhum. Apabila mereka meninggalkan zuhur, diorang sembahyang Jumaat, diorang pun Jumaat dikira. Walaupun diorang ini tidak diwajibkan Jumaat, dikira. Ini pendapat Imam Nawawi. Yang Ustaz cakapkan itu pendapat Imam Nawawi itu. Dia memberikan perempuan musafir bila mereka menunaikan Jumaat, bikran Jumaat itu orang dikira sah. Boleh. Jadi kalau kita ada perempuan datang untuk sembahyang sama kita Jumaat, jangan dilarang. Jangan dilarang. Bila kita katakan sah lepas daripada Jumaat, orang tak perlu mengerjakan zuhur. Cukup Jumaat itu saja. Sekarang begini, yang kita katakan tadi, diorang ni tak wajib Jumaat. Apa kata diorang ni mengadakan urusan jual beli? Kan diorang mengadakan urusan jual beli. Memang diorang ini tak diwajibkan Jumaat, tapi bila diorang mengadakan urusan jual beli, hukum kepada diorang ini jadi makruh. Tapi hukum kepada orang yang wajib Jumaat, bila dia membeli kepada mereka ini yang tak wajibnya, tetap haram. Kadang-kadang kan yang diorang ini, perempuan ini berjualan, tapi kadang-kadang ada laki-laki yang membeli. Laki-laki ni tengok tak sakit pun apa semua, kan tak sakit, tak ada apa-apa, dia rasa mungkin tak tahu lah pula kalau dia musafir, tapi tak ada tanda-tanda dia musafir, dia membeli sebab kepada kita. Waktu sudah ni azan Jumaat yang kedua, haram hukumnya, haram hukum kepada dia aja. Yang perempuan ni jadi makruh adanya, sebab dia tidak terkecuali daripada sembahyang Jumaat. Jadi begitu keadaannya. Jadi yang musafir, yang perempuan, dia urusan berjual beli, dia tetap hukum makruh. Tapi orang yang membeli kepada ini yang wajib Jumaat, haram hukumnya, tidak boleh. Jadi sebaiknya kalau semacam begitu kan, tengok-tengoklah juga orang yang membeli kepada kita ni. Tengok-tengoklah juga orang yang membeli kepada kita. Kalau sama-sama kamu punya jenis perempuan tak ada masalah. Tapi kalau yang membeli ni laki-laki, jadi masalah sama kita. So Allah kita tidak pula menggalakkan kepada orang Jumaat membelilah pula kita punya ni. Kan kita pula tempiaskan, jadi makruh juga itu. Jadi saya rasa mungkin seperti itu saja. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk datang daripada diri Ustaz sebagai manusia biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.